beberapa tamadun telah wujud di Zimbabwe berdasarkan peninggalan struktur batu kuno yang terdapat di Khami, Great Zimbabwe, dan Dlodlo. Tamadun yang pertama dikenali sebagai Mwene Mutapa atau Monomatapas yang mencapai kemuncaknya pada pertengahan Hamilton. Pada waktu itu, empayar di bawah pimpinan Raja Mutota meliputi kesemua dataran tinggi Rhodesia dan sebahagian Mozambik. Antara industri yang penting termasuklah melebur besi, perusahaan tekstil, perlombongan emas dan kuprum, dan juga pertanian. Para pedagang Arab dan Swahili merupakan rakan dagang utama dengan empayar tersebut. Pada awal abad ke-16, tentera Portugis telah tiba di sini dan berlakulah beberapa siri peperangan yang telah menjatuhkan empayar tersebut. Namun demikian, beberapa wilayah kaum Shona telah bergabung dan membentuk empayar Rozvi untuk menentang pendatang Portugis, dan pada 1690 berjaya menghalau tentera Portugis dari negara ini. Keamanan kembali selama 2 abad dan ibu kota di Dlodlo, Khami dan Great Zimbabwe telah berkembang dengan pesat. Empayar Rozvi berakhir pada pertengahan abad ke-19 akibat pergolakan di Transvaal dan Natal di Afrika Selatan. Selepas itu negara ini berada di bawah pemerintahan Port Ndebele. Pihak British di Cape Colony mula menunjuk minat dengan negara ini apabila emas ditemui di Witwatersrand, Afrika Selatan. Pada tahun 1890, pihak British datang dan menakluki negara itu, menjadikannya tanah jajahan mereka. Mereka menamakan negara itu sebagai Rhodesia sempena nama Cecil Rhodes, yaitu pelopor syarikat Afrika Selatan British dan juga Perdana Menteri Cape Colony di Afrika Selatan. Tidak lama kemudian ia menjadi Rhodesia Selatan, dan pada tahun 63, penerokan negara Eropah memilih untuk menjadikan negara ini jajahan British yang memerintah dengan sendiri. Salisbury, kini Harare, telah dijadikan ibu negara Rhodesia Selatan. Pada tahun 1963 selepas Perang Dunia II, Rhodesia Utara, sekarang Zambia, dan Nyasaland, sekarang Malawi, memilih untuk mendapat kemerdekaan. Sementara Rhodesia Selatan memilih untuk tetap kekal sebagai jajahan British. Selepas 2 tahun, kaum minoriti kulit putih Rhodesia mengisytiharkan kemerdekaan negara itu dari Britain, dan pada tahun 1970, Rhodesia secara rasmi menjadi sebuah republik mengikuti jejak langkah kerajaan kulit putih di Afrika Selatan. Kaum minoriti kulit putih Rhodesia yang dipimpin oleh Ian Smith terus memegang tampuk pemerintahan, dan mereka telah menentang tuntutan orang Afrika berkulit hitam yang menyebabkan kekacauan dan perang. Pada tahun 1998, kerajaan minoriti bersetuju untuk memindahkan kekuasaan kepada kaum majority kulit hitam, walaupun Smith masih akan bertindak sebagai Perdana Menteri negara itu. Setelah 2 tahun, pada tahun 1980, kaum minoriti kulit putih memutuskan untuk mengadakan pilihan raya pelbagai kaum untuk menyelesaikan ketegangan di negara ini. Seperti yang dijangkakan, parti kaum kulit hitam, utama di bawah teraju Robert Mugabe, memperoleh kemenangan besar. Pada 17 April 1980, negara ini merayakan kemerdekaannya dan menukar namanya menjadi Zimbabwe. Campur tangan British. Pada 1864, pada awalnya, pihak British menjelajah ke Rhodesia Selatan dengan harapan menjumpai emas yang banyak. Namun, jangkaan ini meleset karena tiada emas ditemui. Sebaliknya, peneroka ini mendapati tempat ini kaya dengan tanah, yang subur untuk pertanian dan iklimnya, yang sederhana amat sesuai untuk tanaman beriklim sederhana seperti di Eropah. Masalahnya adalah hak yang diberi adalah untuk perlombongan dan bukannya pertanian. Cecil semakin tertekan karena pemegang sahamnya mahu meraih keuntungan daripada penerokaan ini. Oleh itu, beliau terpaksa bercampur tangan agar peneroka British boleh membuka ladang pertanian di sana. Aliran masuk peneroka British dan Eropah yang ramai ini kemudiannya mencetus peperangan antara pihak ini dengan kerajaan Ndebele pada 1893. Pada tahun 1894, Raja Lobengula telah meninggal dunia dan ini sedikit sebanyak telah melemahkan tentangan terhadap British. Namun demikian, perang gerila telah berterusan sehinggalah 1849 apabila pihak British akhirnya berjaya membunuh ketua pemberontak. Pada 1889, BSAC telah menubuhkan majlis perundangan yang pertama di sana. Pada mulanya, para peneroka menyokong BSAC. Tetapi kemasukan bangsa kulit putih yang semakin ramai telah menimbulkan ketegangan antara mereka dan masyarakat kulit hitam. Kerajaan British di Afrika Selatan telah memberi perlindungan kepada rakyat berkulit hitam, dan ini tidak disenangi masyarakat kulit putih di sini. Pihak British mahu menggabungkan Rhodesia Utara dengan Kesatuan Afrika Selatan. Tetapi ini telah dibantah oleh penduduk Rhodesia sendiri dalam satu pungutan suara pada tahun 1942. Akhirnya pada tahun 1943, BSAC telah menyerahkan kuasa pemerintahan kepada penduduk tersebut dan negara ini telah diilhakan sebagai jajahan British. Selepas itu,
Kerajaan kulit putih mula menunjukkan taringnya dengan melaksanakan dasar-dasar apartheid yang mirip kepada Afrika Selatan. Konflik perkauman mula terserlah selepas pungutan suara 16/2, di mana golongan minoriti kulit putih memilih untuk menubuhkan koloni tadbir sendiri dan bukannya kekal menjadi sebahagian kesatuan Afrika Selatan. Golongan kulit hitam telah disisih dan mereka hilang hak mengundi, walaupun secara teorinya ia bertentangan dengan perlembagaan negara yang tidak bersifat perkauman. Pada 1930, satu akta tanah telah diluluskan yang mengecualikan rakyat kulit hitam Afrika daripada memiliki ladang terbaik demi menaikkan keperkasaan kaum kulit putih di sana. Manakala pada tahun 2004, Undang-Undang Buruh dilaksanakan yang melarang orang kulit hitam daripada menyertai sektor perdagangan dan profesional yang lain. Akibat undang-undang perkauman ini, rakyat Afrika terpaksa bekerja di ladang, kawasan perlombongan dan kilang milik rakyat kulit putih. Pengunduran Afrika Selatan dari Commonwealth pada tahun 1961 dan pelaksanaan dasar perkauman yang melampau telah mencetuskan kemarahan kaum kulit hitam di seluruh benua Afrika. Mereka menuntut kerajaan British untuk mengambil tindakan tegas terhadap Afrika Selatan dan juga Rhodesia dan menghukum negara tersebut kerana mengamalkan dasar apartheid. Pihak British yang malu dengan krisis yang berlaku di Afrika Selatan terpaksa akur kepada desakan tersebut dan melaksanakan dasar No Independence Before Majority African Rule, NEBMAR atau tiada kemerdekaan sebelum pemerintahan. Majority di mana kemerdekaan tidak akan diberi sehingga penduduk majority kulit hitam mentadbir negara tersebut. Zimbabwe selepas UDI 1965-1980, oleh sebab dasar NEBMAR, kerajaan British enggan memberi kemerdekaan kepada Rhodesia yang dipimpin oleh Ian Smith. Sebagai balasan, Ian Smith dan kabinet kulit putihnya di Rhodesia telah mengejutkan kerajaan British dengan mengisytiharkan pengisytiharan kemerdekaan sepihak atau UDI pada 11 November 1965. Selepas UDI diisytiharkan, kerajaan Britain mengemukakan petisyen kepada PBB untuk mengenakan sekatan terhadap Rhodesia sementara menunggu perbincangan dengan pentadbiran Smith pada tahun 1996 dan 1968 yang akhirnya menemui jalan buntu. Pada bulan Disember 1996, organisasi antarabangsa itu menerima petisyen British lalu mengenakan embargo perdagangan. Wajib yang pertama kepada sebuah negara yang berautonomi. Sekatan ini diperluas lagi pada tahun 1988. United Kingdom menganggap pengisytiharan Rhodesia sebagai tindakan pemberontakan, tetapi tidak mengambil tindakan terhadap pemerintahan kulit putih di sana. Perang gerila kemudiannya dilancarkan oleh Kesatuan Rakyat Afrika Zimbabwe ZAPU di bawah pimpinan Joshua Nkomo dan Kesatuan Nasional Afrika Zimbabwe ZANU di bawah Robert Mugabe yang disokong secara aktif oleh kuasa komunis dan negara-negara Afrika yang berjiran memulakan operasi gerila terhadap pemerintah kulit putih Rhodesia. ZAPU disokong oleh Kesatuan Soviet, Pakatan Warsaw dan negara-negara yang bersekutu seperti Cuba dan mengadopsi ideologi Marxis-Leninis. Sementara itu, ZANU menyesuaikan diri dengan Maoisme dan blok yang diketuai oleh Republik Rakyat Cina. Smith mengisytiharkan Rhodesia sebagai republik pada tahun 1970, berikutan hasil referendum tahun sebelumnya, tetapi ini tidak diiktiraf di peringkat antarabangsa. Sementara itu, konflik dalaman Rhodesia semakin meningkat dan akhirnya memaksanya untuk membuka rundingan dengan militan komunis. Pada bulan Mac 1978, Smith mencapai kesepakatan dengan 3 pemimpin Afrika yang dipimpin oleh Uskup Abel Muzorewa, yang menawarkan untuk membiarkan penduduk kulit putih dengan status quo yang selesa sebagai pertukaran untuk membentuk sebuah negara, demokrasi dwi-kaum atau biracial. Hasil daripada penyelesaian dalaman, pilihan raya telah diadakan pada bulan April 1979, diakhiri dengan kemenangan Majelis Nasional Afrika Bersatu, UANC, yang memperoleh majoriti kerusi di parlimen. Pada 1 Jun 1999, Muzorewa, ketua UANC, menjadi Perdana Menteri pertama, dan nama negara itu ditukar menjadi Zimbabwe Rhodesia. Penyelesaian dalaman meninggalkan kawalan pasukan keselamatan Rhodesia, perkhidmatan awam, kehakiman, dan sepertiga kerusi parlimen kepada orang kulit putih. Pada 12 Jun, Senat Amerika Syarikat memilih untuk menarik balik tekanan ekonomi terhadap bekas Rhodesia. Selepas mesyuarat ketua-ketua kerajaan Commonwealth CHOGM yang kelima, yang diadakan di Lusaka, Zambia dari 1 hingga 7 Ogos pada tahun 1979, pemerintah Inggris mengundang Muzorewa, Mugabe, dan Nkomo untuk mengambil bahagian dalam persidangan perlembagaan di Lancaster House. Tujuan persidangan ini adalah untuk membincangkan dan mencapai kesepakatan mengenai syarat-syarat perlembagaan. Pada 11 Desember 1999,
Dewan Perhimpunan Rhodesia. Sebulat suara memilih untuk Rhodesia kekal sebagai jajahan British. Ini termasuk Ian Smith sendiri. Rang undang-undang ini kemudian diluluskan oleh Senat dan dipersetujui oleh Presiden. Dengan kedatangan Lord Soames, gubernur yang baharu, tepat setelah jam 2 petang pada 12 Desember 1979, Britain secara rasmi mengambil alih Zimbabwe Rhodesia sebagai jajahan Rhodesia Selatan, walaupun pada 13 Desember Soames menyatakan bahwa selama mandatnya nama Rhodesia dan Zimbabwe Rhodesia akan terus digunakan. Britain menarik balik sekatan pada 12 Desember dan PBB pada 16 Desember sebelum menyeru negara-negara anggotanya untuk melakukan perkara yang sama pada 21 Desember. Oleh itu, Zambia, Mozambik, Tanzania, Angola, dan Botswana pun turut serta mengakhiri pemulauan mereka pada 22-23 Desember. Semasa pilihan raya demokratik pertama di Zimbabwe pada Februari 1980, Robert Mugabe dan Parti ZANU memperoleh kemenangan besar. Parti ZANU rata-rata dianggotai oleh kaum majoriti berbangsa Shona, manakala Parti ZANU di bawah pimpinan Joshua Nkomo didominasi bangsa minoriti kulit hitam Ndebele. Presiden pertama Zimbabwe setelah kemerdekaannya ialah Kanaan Banana yang berperanan sebagai ketua adat istiadat negara. Robert Mugabe, yaitu pemimpin Parti ZANU, pula telah menjadi Perdana Menteri dan Ketua Kerajaan pertama negara itu. Kemerdekaan dan negara di bawah regim Mugabe, 1980-2017. Di seluruh negara, patung-patung Cecil Rhodes telah diturunkan dan jalan raya yang diberi nama tokoh penjajah digantikan dengan nama tokoh-tokoh nasionalis kulit hitam. Pada tahun 1982, ibu negara Salisbury dinamakan semula Harare. Di samping itu, Mugabe menggunakan arsitek Korea Utara untuk pembinaan Heroes Acre, sebuah monumen dan kompleks di Harare. Barat untuk memperingati perjuangan rakyat kulit hitam menentang pemerintahan kaum minoriti Eropa. Zimbabwe juga mendapat banyak bantuan daripada negara-negara barat yang pemerintahnya berharap agar Zimbabwe yang stabil dan makmur dapat membantu peralihan Afrika Selatan dari pemerintahan apartheid dan minoriti. Amerika Syarikat juga telah memberikan package bantuan 3 tahun bernilai 25 juta kepada Zimbabwe, manakala pihak British membiayai program pembaharuan tanah dan menyediakan penasihat ketenteraan untuk membantu penyatuan tentera gerila dan pasukan keselamatan. Rhodesia lama beralih menjadi tentera, Zimbabwe yang baharu. Anggota tentera ZANLA dan ZIPRA disatukan ke dalam tentera. Walaupun masih ada persaingan yang kuat antara kedua-dua kumpulan, penurunan kewangan luaran yang serius dan sokongan lain menyebabkan penurunan mendadak dalam ekspor pertanian yang secara tradisinya merupakan sektor pengeluaran ekspor utama di negara ini. Kira-kira 58.000 petani kulit hitam bebas telah mengalami keberhasilan terbatas dalam menghidupkan kembali sektor tanaman tuna yang digeruni melalui usaha pada skala yang lebih kecil. Presiden Mugabe dan kepimpinan Parti ZANU, PF, mendapati diri mereka dilanda sekatan antarabangsa. Pada tahun 2002, negara itu digantung dari Commonwealth karena penyitaan tanah pertanian yang diceroboh dan manipulasi pilihan raya secara terang-terangan. Pada tahun berikutnya, pegawai Zimbabwe secara sukarela menghentikan keanggotaan Commonwealth-nya. Zimbabwe, secara resmi Republik Zimbabwe, adalah sebuah negara terkurung daratan yang terletak di Afrika Tenggara antara Sungai Zambezi dan Limpopo. Negara ini berbatasan dengan Afrika Selatan di selatan, Botswana di barat daya, Zambia di selatan utara, dan Mozambik di timur. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Harare. Zimbabwe berpenduduk sekitar 15 juta orang yang menuturkan 16 bahasa resmi dengan bahasa Inggris, Shona, dan Ndebele yang paling umum. Negara ini pernah disebut oleh Samora Machel sebagai permata Afrika karena kemakmurannya yang besar selama tahun-tahun awal. Robert Mugabe,